Pernahkah kita terdengar jerita ngilu sungai nan lesu? Bisiknya penuh ragu, meraung pilu di alam syahdu. Dahulu airnya bersih mengalir tenang, senyumnya indah penuh hazanah, menabur bakti kepada makhluk lainnya. Kini ia mengalir penuh kepedihan bahang, dicemari sejuta kekotoran, tercungap-cungap penatmat oleh kemusnahan akibat sang manusia durjana. Kisah pada malam ni aku ingin kongsikan dengan semua geng puaka berlaku di salah sebuah negeri yang memang cantik, yang memang indah. Dan negeri ni kalau korang tanya Zaf pun tak pernah lagi pergi. Tak salah Zaf pernah pergi sekali je. Itu pun time kecil. Manalah nak ingat apa kan. Dan insya-Allah kalau ada rezeki Zaf memang nak pergi dan tengok keindahan tempat ni. Tak lain tak bukan, apa khabar bah? Negeri Sabah guys. Dan kejadian yang berlaku kepada Masya ni dikatakan berlaku pada awal tahun 50-an. Bukan cerita baru, ni cerita lama. Dan Masya cakap kejadian yang dia alami ni ada jalan cerita yang agak sedih sedikit. Masya yang dibesarkan dalam keluarga yang serba kekurangan, bukanlah miskin sangat, tetapi banyaklah benda yang nak kena belanja oleh mak bapak si Masya ni. Sebab dikatakan Masya ni mempunyai 7 adik-beradik, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Jadi sewaktu mak bapak dia nak membesarkan keluarga si Masya ni dengan bebanan yang diorang terpaksa pikul untuk membesarkan 7 orang anak lagi, yang 2 orang anak pun dah pening kepala, kau bayang 7 dengan serba kekurangan pula lagi. Ibu bapa si Masya ni tak ada pilihan lain, no choice. Sebab kata Mak Saleh, terpaksa jugalah hantar si Masya ni untuk tinggal bersama atuk dan nenek dia dekat kampung tu. Dan atuk dan nenek si Masya ni lah yang menjaga dan memberikan sepenuh kasih sayang kepada Masya. Dan rumah atuk si Masya ni pula pada tahun 50-an tu, jalan yang menghubungkan daripada rumah atuk dia, kalau atuk dia nak pergi ke Pekan, jalan yang paling senang, jalan yang paling mudah adalah melalui sungai. Sebab itulah atuk Masya ni ada sampan pada masa tu. Dan kalau nak ikut jalan darat pula, bukannya tak ada, tapi jalan darat kalau nak pergi ke Pekan mengambil masa yang lebih lama. Terpaksa redah hutan lah dengan jalan tak rata, jalan pula kecil, muat satu kereta je. Kalau dah bertembung dengan kereta lain, itu dah menjadi satu masalah. Salah satu kereta confirm punya terpaksa masuk ke dalam sungai. Kalau bawa MPV tak apa juga. Kau bayang kalau kau bawa kereta Saga ke, kereta yang memang tak boleh masuk dalam sungai, dah satu kerja pula masuk dalam sungai, nak kena tarik, nak kena keluarkan balik, memang serabut kepala otak. Jadi korang boleh bayang tak situasi kehidupan si Masya ni tinggal bersama atuk dan nenek dia betapa susahnya. Sebab itulah atuk dan nenek si Masya ni akan pergi ke Pekan tu hanya 4 kali dalam setahun. Setiap kali pergi Pekan tu lah atuk dan nenek dia terpaksa beli segala barang keperluan. Katalah kan dah balik daripada Pekan tu, dah dayung sampan apa semua, dah sampai rumah atuk dia ni, sekali tiba-tiba baru nenek dia teringat, alamak atuknya lupa beli kicap lah. Kau gila, atuk dia nak kena dayung balik sampan tu, pergi pula ke Pekan. Tak payah nak kicap sangat lah, berkicap ketiak atuk dia ni, dah lah tua nak kena dayung sampan pula lagi. Itu pun dah cukup menyeramkan. Jadi sebab itulah atuk si Masya ni dikatakan setiap kali pergi ke Pekan tu hanyalah untuk beli barang keperluan asas sahaja. Itu pun sikit je, sebab kat atuk si Masya ni
dia ada bela anak ayam sendiri, ada itik. Lepas tu rumah pula dekat dengan sungai. Kalau rasa nak makan ikan boleh pancing sendiri. Padi ada tanam sendiri. Hasil tanaman, hasil kebun tu pun dah cukup dah untuk mengisi perut mereka berdua bersama cucu kesayangan mereka, si Masha ni. Jadi itulah kehidupan pada tahun 50-an yang terpaksa dihadapi oleh Masha, dan dikatakan kejadian yang cukup menyeramkan ni berlaku sebaik saja Masha dah berusia 7 tahun, guys. Boleh dikatakan sejak daripada kecil lagi sehinggalah Masha ni menjangkau ke usia 7 tahun, dia merupakan seorang cucu yang cukup disenangi dan disayangi oleh atuk dan nenek dia ni. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab Masha ni walaupun baru berusia 7 tahun, dia seorang yang ringan tulang, sanggup tolong atuk dan nenek dia dekat kebun, kadang-kadang kasih ayam dan itik makan. Kadang-kadang tu selepas dia tengok atuk dia dah kumpulkan segala sayuran, segala tanaman, Masha ni lah yang akan masukkan dalam satu bekas dan bawa masuk ke dalam rumah, letak dekat dapur tu. Dan kadang-kadang pula nenek dia tengah menghidangkan masakan malam ke, tengah nak siapkan makanan apa semua, Masha ni tolong potong bawang. Kau boleh 7 tahun ini minta hantaran 15,000, potong bawang pun tak nak, laki pula kena potong bawang kan. Dah jam dah kepala otak. So wanita-wanita sana jadi dan contohilah macam Masha. Kalau nak hantaran tinggi lah. So aku dah melalut dah tu. Okey, kita back to the story, guys. Jadi macam itulah kehidupan sepanjang Masha ni tinggal bersama atuk dan nenek dia. Selain daripada dia gembira tolong atuk dan nenek dia kat kebun, kadang-kadang kalau Masha ni boring, dia pergilah main kejar-kejar dengan anak ayam, dia main lari-lari dengan itik. Sebab tak ada kawan, kesian si Masha ni. Rumah atuk dia pula disebabkan duduk betul-betul kat tengah hutan tu, tak ada jiran tetangga, tak ada anak-anak jiran yang boleh menjadi kawan si Masha ni. Jadi Masha terpaksalah hiburkan hati dia sendiri. Dia pergi main dengan ayam. Kadang-kadang tu dia pergi dekat sampan atuk dia, dia naik atas sampan, dia main air sungai tu apa semua. So apabila atuk dia nampak yang cucu kesayangan dia ni kadang-kadang main sorang-sorang, tak ada kawan, kesian cucu aku ni, atuk dia ada satu perkara yang atuk dia dah tahu dah, mesti Masha suka ni. Sebab esoknya atuk dia plan nak pergi ke pekan bersama nenek untuk beli barang keperluan. Jadi bila setiap kali atuk dia bagi tahu si Masha ni, esok atuk dia dan nenek nak pergi pekan, Masha nak ikut tak? Masha ni dah akan tersenyum sampai ke telinga ni. Dekat dalam rumah atuk dia, Masha akan terlompat-lompat menari-nari. Yeay, nak naik sampan. Yeay, nak naik sampan. Atuk, Masha nak naik sampan. Masha nak naik sampan. Begitulah reaksi Masha ni setiap kali atuk dia bagi tahu nak pergi ke pekan. Biasalah, bukannya selalu, setahun 4 kali je, guys. Jadi Masha ni akan menantikan saat di mana atuk dia cakap nak pergi ke pekan tu. Masha ni disebabkan dia takut kena tinggal punya pasal, Masha ni akan bangun seawal pukul 6 pagi. Dia akan duduk berdekatan sampan atuk dia ni, sementara atuk dan nenek dia tengah bersiap. Sekali atuk dia tengok, Masha ni dalam gelap-gelap pagi tu dah duduk dekat sampan dah, tak sabar nak pergi ke pekan. Itulah perkara yang membuatkan Masha ni suka. Tetapi apa yang korang kena tahu, sepanjang Masha tinggal bersama atuk dia, walaupun atuk dia rajin membawa Masha ni pergi ke pekan membeli barang keperluan, ada satu syarat yang atuk dia selalu pesankan dekat Masha. Apa syarat tu? Syaratnya berbunyi begini, guys. Masha, atuk nak pesan ni dekat cucu atuk ni. Kalau Masha nak pergi main dengan ayam, nak pergi main dengan itik, atuk tak pernah kisah. Tapi jangan sesekali pergi main kat tepi sungai tu. Lagi-lagi pula pada belah malam. Sebab kat sungai tu bahaya. Takut Masha ni lemas. Masha bukan berhenti berenang. Lagipun dekat sungai tu kita tak tahu apa ada dalam sungai tu. Ingat pesan atuk ni. Cucu atuk ni anak yang baik sangat. Atuk sayang cucu atuk. So jangan lupa pesan atuk. Malam-malam jangan pergi main kat tepi sungai. Itulah pesanan yang disampaikan
menyampaikan atuk dia kepada cucu kesayangan dia, si Masya ni. Tetapi dalam banyak-banyak pesanan, walaupun Masya ni jenis yang dengar cakap, yang tak melawan cakap atuk dan nenek dia, Masya tetap juga degil. Dia tetap juga nak pergi bermain kat tepi sungai tu pada belah malam. Boleh dikatakan hampir setiap malam, Masya ni akan keluar rumah selepas saja atuk dan nenek dia dah masuk tidur. Dia akan pergi kat tepi sungai tu, dia akan celup kaki dia lah, dia akan main air sungai tu lah, segala benda lah dia buat kat tepi sungai tu. Walaupun dah berkali-kali atuk dia melarang daripada dia berbuat begitu. Ayat aku tersusun, Mat. So, selepas kedegilan si Masya ni tidak boleh dibendung lagi, itulah orang cakap, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Disebabkan kedegilan Masya ni tak nak mendengar kata atuk dia ni, Masya akhirnya telah mengalami satu kejadian seram, dan kejadian inilah yang menjadi punca Masya barulah faham kenapa atuk dia melarang dia pergi bermain dekat tepi sungai tu, especially pada belah malam, guys. Sudah genap 4 bulan sejak kali terakhir Masya dibawa oleh atuk dan nenek dia pergi ke pekan menaiki sampan. Barang keperluan pun sudah sedikit, lalu pada belah malam tu dikatakan atuk si Masya ni macam biasalah menyampaikan satu berita yang akan membuatkan cucu dia ni gembira, terlompat-lompat macam beruk. Geram pula aku. Atuk dia pun cakap lah dekat si Masya ni, Masya, esok macam biasalah, nak ikut tak? Masya ni seakan-akan dah faham dah maksud atuk dia. Lalu Masya ni pun lagi sekali macam yang Eva suka, Zaf buat muka hodoh kan, dia pun melompat-lompat lah. Yeay, naik sampan lagi, naik sampan lagi. Yeay, nak ikut. Masya nak ikut pergi pekan. Masya nak ikut pergi pekan. Begitulah kegembiraan yang ditunjukkan oleh Masya pada malam tu. Jadi atuk dia pun cakap, kalau nak ikut atuk, malam ni Masya kena tidur awal. Tak boleh lah dah pergi kat tepi sungai. Faham tak? Lalu Masya pun tak melawan cakap atuk dia. Tepat pukul 11 malam, sewaktu atuk dan nenek dia dah tidur, manakala Masya ni pula tengah baring dekat sebelah nenek dia, tiba-tiba Masya ni dalam golek-golek tu, dia dah mula panjang akal dah. Dia fikir, Kang esok nak pergi pekan, katalah kat atuk dan nenek lupa nak kejut ke? Alah, kan nanti Masya tertinggal. Lalu Masya ni pun disebabkan dia takut kena tinggal, dia takut yang atuk dan nenek dia tak nak bawa dia pergi ke pekan. Jadi malam tu Masya pun secara senyap-senyap ambil selimut, ambil bantal, dia pun keluar daripada rumah tu. Pergi ke mana, guys? Masya ni perlahan-lahan berjalan menuju ke tepi sungai, dan bila dia nampak saja sampan atuk dia yang telah terikat dengan tali tu berada kat tepi sungai tu, jadi Masya pun fikir, better lah aku tidur malam ni dekat dalam sampan. Aku tak boleh brain lah budak ni kan. Betapa nakalnya si Masya ni. Atuk dan nenek dia nasib baik lah, sabar je lah cucunya hal. So Masya pada malam tu, dia pun panjat, dia pun masuk kat dalam sampan tu, dia letak bantal dia, lalu dia pun tarik selimut, dan Masya pun tidur seorang diri dekat dalam sampan atuk dia tanpa diketahui oleh atuk dan juga nenek dia. Dahlah bahaya malam-malam pula tu. Tak takut ke Masya? Aku boleh katakan perangai si Masya ni dia pelik sikit. Dia lebih takut kena tinggal dengan atuk dan nenek dia berbanding tidur dekat dalam sampan tu seorang diri. Dahlah tak ada lampu, dengan gelapnya, dengan takut buaya ke, manalah tahu sampan tu hanyut ke terbalik ke. Masya langsung tak fikir. Yang penting kalau aku tidur dalam sampan ni, esok dah senang dah. Atuk dan nenek bangun, boleh terus pergi ke pekan. Betapa tak sabarnya Masya pada malam tu. Jadi Masya pun tidurlah dekat dalam sampan atuk dia tu sambil ditemani cahaya bulan yang agak sama-sama. Sekali-sekala sampan tu bergoyang apabila air sungai tu agak deras, dan ada juga waktu Masya tengah tidur, dia rasa sejuk sangat sebab malam tu angin bertiup agak kuat. Jadi tengah
tengah Masya ni lena, jam pun dah masuk ke pukul 2 pagi, tiba-tiba Masya ni terjaga daripada tidur dia. Kenapa Masya terjaga? Dikatakan sampan atuk dia tu bergoyang ke kiri ke kanan dengan agak kuat. Jadi bila Masya ni terjaga, dia terus berdiri dekat dalam sampan atuk dia, dan perkara pertama yang dia fikirkan adalah dia takut kalau buaya datang berhampiran sampan atuk dia dan cuba menolak sampan tu. Jadi Masya pun kelang kabut, dia tengoklah sekeliling, dia tengok air sungai tu. Tetapi yang peliknya dalam hati si Masya ni, dia tak nampak pun kelibat buaya. Dan yang lagi bertambah pelik, pada malam tu air sungai tu tenang setenang-tenangnya. Umpama tak ada apa pun yang boleh membuatkan sampan atuk dia tu bergoyang. Jadi bila dia dah tengok tak ada buaya, dia pun dah rasa selamat, mata dia pun dah mula mengantuk balik. Lalu Masya pun tak fikir panjang, dia pun sambung tidur. Dan pada pukul 4.30 pagi, lagi sekali sampan atuk dia bergoyang dengan rancak, guys. Bunyi sampan bergoyang. Sedang Masya tu tidur, tiba-tiba sampan tu bergoyang dengan cukup rancak. Berdosa aku boleh cakap. Masya ni terjaga lagi sekali. Cumanya kali ni, sewaktu Masya terjaga, sebaik saja dia berdiri, dia tengok lagi sekali kawasan sungai tu. Manalah tahu kali ni betul-betul ada buaya ke kan. Masya dah takut dah. So sewaktu dia tengok dalam kegelapan malam tu, lagi sekali dia tengok, air sungai ni tenang lah pula. Tak ada pun aku nampak kelibat buaya ke apa. Kenapa sampan ni bergoyang-goyang Lalu Masya pun memusingkan kepala dia, tengok keadaan sampan tu, sama ada sampan atuk dia ni okey ke tak kan. Dan sebaik saja dia memandang ke arah kepala sampan tu. Kepala sampan korang tahu tak apa? Kepala sampan tu yang depan tu lah. Depan tu orang panggil kepala, yang belakang letak enjin tu orang panggil bontot lah, aku rasa kot. So sewaktu Masya tengok dekat kepala sampan tu, alangkah terkejutnya Masya ni. Dalam kegelapan malam tu, Masya ni nampak ada satu susuk tubuh seorang lelaki yang berkulit berwarna hitam legam. Dan lelaki ni teramat besar daripada manusia biasa, sedang memeluk kepala sampan tu. Tangan lelaki ni memang besar gila. Dah lah sampan atuk dia besar. Masya pada masa tu dah ketakutan dah, sebab lembaga ni yang sedang peluk sampan atuk si Masya ni mempunyai sepasang mata yang berwarna merah. Masya hanya nampak setengah badan lembaga ni je, sebab lagi setengah lembaga ni badan dia berada di dalam sungai tu. Dan dalam ketakutan tu, sebaik saja Masya melihat dan memandang tepat ke arah muka lembaga tu, alangkah terkejutnya Masya, sebab lembaga tu walaupun berkulit hitam legam, tetapi wajah lembaga ni saling tak tumpah, sama macam wajah atuk dia. Lalu Masya pun dalam ketakutan tu, kaki dia seakan-akan terpegun dekat situ. Dia tak tahu nak buat apa, disebabkan dia teramat terkejut. Pada masa yang sama, dalam otak dia masih tak boleh berfikir lagi siapa ataupun apa lembaga yang sedang peluk sampan atuk aku ni. Dan korang nak tahu tak apa yang menakutkan? Sedang Masya tergamam memandang ataupun melihat ke arah lembaga ni, tiba-tiba lembaga yang berkulit hitam ni mula berkata sesuatu kepada Masya. Masya, apa yang kau buat dekat sini? Kan atuk dah pesan jangan bermain dekat sungai. Kenapa engkau berada di sini? Adakah engkau ingin berkawan denganku? Sinilah berkawan denganku. Jangan takut, Masya. Niat aku hanyalah untuk menjagamu.
Mari Masya, mari berkawan denganku. Sebaik saja Masya mendengar lembaga tu berkata-kata kepada dia, Masya dah teramat takut. Seluruh badan Masya dah menggigil. Korang boleh bayang tak kesiannya lah Masya ni. Nampak lembaga yang menakutkan. Waktu tu dia baru berusia 7 tahun. Masih kecil lagi. Manalah tak takut. Manalah macam dah nak terkencing dah si Masya ni. Tetapi sebelum dia cabut lari, tiba-tiba azan subuh pun berkumandang. Dan semasa azan subuh tu tengah berkumandang, Masya masih lagi melihat lembaga yang menakutkan ni memeluk sampan tu. Tetapi secara perlahan-lahan tangan lembaga tu mula melepaskan sampan tu dan Masya boleh nampak yang lembaga hitam bermata merah ni masuk secara perlahan-lahan ke dalam sungai tu guys. Dan sebaik saja lembaga tu dah masuk ke dalam sungai, Masya dah tak nampak dah kelibat lembaga tu. Lalu Masya pun tak fikir panjang, dia tinggalkan selimut dia, dia tinggalkan bantal dia, dia terus berlari, dia melompat keluar daripada sampan tu. Dan dalam masa Masya melompat tu, dia boleh nampak yang sampan tu dah bergoyang ke kiri ke kanan. Tetapi dia dah tak boleh fikir dah, dia terus lari menuju ke rumah atuk dia. Dan sebaik saja dia nak masuk ke dalam rumah tu, secara tiba-tiba pam! Begitu kuat Masya terlanggar sesuatu. Dan alangkah terkejutnya Masya ni apabila orang ataupun benda yang dia langgar tu rupa-rupanya adalah nenek dia. Nenek si Masya ni sebaik saja nampak cucu dia ni berlari dengan penuh takut dan berpeluh-peluh menangis apa semua. Nenek dia terus tanya si Masya ni, engkau ni daripada mana ni? Ya Allah, berlari lintang pukang semua ni. Nenek nak pergi ambil wuduk ni, baru nak solat subuh. Engkau keluar lagi ke malam-malam ni? Lalu Masya pun menangis-nangis terus peluk nenek dia. Dan akhirnya selepas nenek dia tenangkan si Masya ni, selepas solat subuh apa semua, atuk pun dah bangun. Masya pun menceritakanlah segala kejadian yang dia alami. Tetapi Masya terkejut sebab apa? Sebab reaksi atuk dia relax je. Atuk dia tak ada pun terkejut ke, tak ada pun macam tergamam ke mendengar cerita daripada si Masya ni. Lagi pelik, atuk dia siap cakap dekat Masya ni, kesian cucu atuk ni, kan atuk dah pesan jangan main dekat sungai pada belah malam. Itulah Masya tak nak dengar. Nasib baiklah dia datang pegang sampan tu. Kalau tak, silap-silap sampan tu dengan kau dah hanyut dah. Nasib baik dia datang. Tak payah takutlah sekarang ni, kau pergi bersiap. Jom ikut atuk dan nenek, kita nak pergi ke pekan. Lalu Masya pun sewaktu dia tengah bersiap tu, dalam fikiran dia bermacam-macam benda dia fikir. Dan salah satunya benda yang lagi menakutkan daripada lembaga yang dia nampak tu, disebabkan dia teramat takut. Lalu dia melompat keluar dan dia boleh nampak sampan tu dah bergoyang ke kiri ke kanan. Dia paling takut silap-silap sampan atuk aku dah terbalik dah. Kalau tak pun confirm dah banjir dah. Sebab waktu dia lompat daripada sampan tu, dia sempat memerhatikan sampan atuk dia ni. Jadi disebabkan itulah Masya ni dah mula terfikir dah, kejap kan atuk aku kalau nampak sampan dia terbalik, confirm lah aku kena marah ni. Tetapi sebaliknya guys, sebaik saja Masya dan atuk dan nenek dia dah bersiap apa semua nak pergi ke pekan tu, sewaktu diorang keluar rumah menuju ke sampan atuk dia, alangkah terkejutnya Masya apabila dia mendapati sampan atuk dia tu dalam keadaan baik, tak ada apa pun yang berlaku. Dan Masya pun dah lega dah. Sebaik saja dia tengok sampan atuk dia tu okey, tak ada air apa semua. Tetapi sebaik saja Masya masuk ke dalam sampan tu, alangkah terkejutnya Masya, selimut yang dia tak sempat nak kemas sebab dia dah teramat takut, dalam keadaan berlipat dengan elok. Bantal tidur dia pun berada di atas selimut tu. Siapa yang kemas bantal aku? Siapa yang lipatkan selimut aku?
setahu Marsha, pada malam tu dia memang yakin yang dia seorang diri sahaja berada kat sampan atuk dia. Mana ada orang lain dekat situ. Takkanlah lembaga tu yang tolong lipatkan selimut aku, yang tolong kemaskan sampan atuk aku. Jadi bermacam-macam yang bermain dalam fikiran si Marsha ni. Dan dalam perjalanan nak ke pekan tu, Marsha ni dah gatal dah mulut dia nak tanya atuk dia, siapa lembaga tu Tok? Apa kena mengena dia? Adakah atuk yang membela ke apa? Tapi disebabkan takut, Marsha pun mendiamkan diri sahajalah. Tetapi dikatakan kejadian yang berlaku sewaktu Marsha ni berusia 7 tahun, dan sekarang ni apabila Marsha dah besar, arwah atuk dia pun dah meninggal dunia. Arwah atuk pula, atuk dia pun dah jadi arwah dah. Atuk dia dah meninggal dunia. Bila Marsha fikir balik, barulah dia mendapat jawapan yang sebenar. Yang dikatakan oleh atuk dia, kemungkinan itu adalah penjaga ataupun penghuni dekat sungai tu. Rupa-rupanya tidak. Sebab lembaga tu sebiji macam muka arwah atuk dia. Dan kemungkinan besar itu adalah hantu belaan yang dibela oleh atuk dia. Sebab pada tahun 50-an bila dia fikir balik, orang dulu walaupun kuat beribadah, walaupun atuk dia tu memang solat tak tinggal apa semua, tetapi orang dulu-dulu percaya daripada nak bayar orang untuk jagakan sampan, untuk jagakan kawasan rumah apa semua. Jadi atuk dia telah mengambil satu ilmu yang salah. Ilmu di mana untuk menjaga sampan tu daripada hilang, daripada terbalik ke, daripada buaya datang menghampiri sampan tu, atuk dia dah membela satu kadam. Kadam jin lah aku boleh cakap. Kadam apa, jin air ke apa kan. Atuk dia dah buat perjanjian. Tak heranlah kenapa muka lembaga tu saling tak tumpah, sama sebiji macam atuk dia. Cumanya mata merah dan berkulit hitam. Jadi Marsha ingin memesan kepada semua yang mendengar cerita ni, ambillah segala iktibar dan tak kisahlah apa sahaja yang korang lakukan. Jangan sesekali semata-mata untuk rasa selamat di dunia ni, korang buat perjanjian dengan jin, iblis mahupun syaitan. Kerana mereka semua tak lain tak bukan hanyalah untuk menyesatkan keimanan korang semua guys. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku minta maaf lah kalau korang perasan energi aku tak berapa bagus ke apa, suara Zaf lain macam ni sebab aku boleh sakit tekak. Sekarang ni musim, korang geng puaka tolonglah jaga diri, elakkan daripada keluar sangat, banyakkan minum air putih. Aku ni kurang minum air putih ni, nasib baik tak demam lagi ni. Tu yang boleh terus menceriakan malam-malam korang. Jadi sebelum kita berhabis kat sini, berhabis Mat, ayat baru Mat. Sebelum kita habis kat sini, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan korang. InsyaAllah aku akan cuba kasih yang terbaik untuk kesayangan geng puaka semua. Dan kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Aku rasa korang kena jemput Kak Ram kan next. Aku rasa korang setuju tak geng puaka? Sebab aku tak sihat ni, biar Kak Ram ganti aku lah. Korang sure setuju punya. Alamak.